Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Bukti semakin nyata sahabat-sahabat semua. Sokongan padu UMNO Barisan Nasional kepada calon perpaduan semakin hebat dilakukan di PRK Johor ini, ya, khususnya di Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram. Dan ini adalah satu keserasian yang makin digeruni oleh Baris Perikatan Nasional sehingga mereka sanggup melakukan apa sahaja dengan memainkan sentimen, menunggang agama, fatwa-fatwa haram dan sebagainya. Ini contoh sahabat semua bagaimana terdesaknya pihak pembangkang di negeri Johor ini, khususnya daripada Parti PAS dan juga Bersatu. Jadi saya mau kita mendengar ya satu sidang media, wawancara ataupun ditemu bual ya, iaitu YB Datuk Seri Utama Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO, juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan ya semasa dalam satu jelajah sempena Ramah Mesra ya bersama dengan calon Simpang Jeram. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa. Okey, sini. Lama sini. Ya. Lepas sekali tu. Nanti depan lagi. Okey dah. Nak tanya. Alhamdulillah pada petang ni saya dapat lagi bertemu dengan seramai mungkin ya pengundi-pengundi di N13 Simpang Jeram ni dalam waktu yang dibenarkan, yang digazetkan untuk kita berkempen sehingga tengah malam besok lah ya. Jadi kehadiran amat baik ya, orang-orang kat sini walaupun hari bekerja kan, tetapi ialah biasanya lelaki tak ramai kerana dia bekerja, yang ramai suri rumah ya, orang perempuan. Dan saya gembira lah ya. Dan sahabat saya yang berhormat Senator Datuk Seri Mujahid pun memberikan ucapan, menerangkan keadaan. Mengapa? Kerana ramai orang masih lagi ragu-ragu dan juga tak memahami mengapa kerajaan perpaduan ini ditubuhkan. Ya, itu kalau tak diterangkan betul-betul, orang UMNO ni dia susah sikit sebab dia lama tak boleh dengan DAP ya, dan juga macam-macam lah. Dan orang DAP pun tak mau dengan UMNO ya. Tetapi kita menubuhkan kerajaan ini bukan kerana suka-suka, kerana keadaan pada ketika itu memaksa kita untuk kita membuat keputusan strategik untuk kita bersama-sama berganding bahu untuk kita menubuhkan kerajaan untuk mengurus negara. Kalau tidak, negara tak berkerajaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia moden, selepas pilihan raya, tak ada satu parti pun boleh tubuh kerajaan. Ya? Jadi apa pilihan? Saya dah minta supaya PS dan PN tubuh kerajaan, tapi PN tak mau. Kerana mereka dah ada 115. Ya, dia kata. Padahal yang 115 tu semua daripada MP-MP lain dipujuk rayunya untuk menyokong mereka. Tapi mereka lupa bahawa Akta Anti Lompat Parti telah pun dikuatkuasakan. Maka tak boleh yang 10 orang daripada Barisan Nasional tu kami bagi tahu. Kalau tak revoke ataupun tak, mereka tak batalkan semula sokongan mereka kepada PN, maka mereka punya status sebagai ahli parlimen, kalau kami buat aduan ke SPR, maka kerusi mereka akan terkosong ataupun terhapus begitu saja, dan perlu ada pilihan raya semula. Jadi alhamdulillah mereka balik-balik dan membatalkan sokongan, dan kami dipanggil dan dititahkan oleh tuanku untuk tubuh kerajaan. Maka itu tanggungjawab UMNO yang selama ni yang mengurus negara. Tanggungjawab hakiki UMNO Barisan Nasional yang 60 lebih tahun telah pun mengurus negara. Maka keutamaan kami pada ketika itu adalah untuk mengurus negara, bukan lagi parti dah. Bukan lagi dah sentimen-sentimen, tak ada. No more sentiment, no more anything, but our focus that time is titah tuanku untuk kita tubuh kerajaan untuk mengurus negara. Maka itu yang kami buat. Kami menyelamatkan keadaan. Kami menyahut supaya kami tubuh kerajaan untuk mengurus negara. Okey? Datuk Seri, mungkin gesaan untuk pengundi, keluar mengundi kerana itu menjadi kebimbangan semua pihak sekarang ni. Untuk pastikan orang ramai keluar mengundi, untuk pastikan perasaan keluar mengundi itu adalah tinggi pada besok, lusa. Biasalah pilihan raya ni kita tak dapat habis banyak pun 80. Tapi pilihan raya yang sebegini yang tidak
orang kata pilihan raya kecil ni, habis kalau dapat 70 tu pun dah bagus ya. Baguslah. Kerana banyak orang yang daripada luar takkan balik pun ya. Bagi mereka ada dah mengundi dah, itu bagi cuma lokal saja. Kepada penduduk tempatan, keluarlah ramai-ramai. Jalankan tanggungjawab untuk kita memilih wakil kita. Dan kerajaan Johor dah ada dah. Menang kalah kerajaan Johor tetap kerajaan yang sama. Ya. Maka kita mesti cerdik lah untuk kita memilih orang yang bersama dengan kerajaan yang sedia ada. Ya. Bukannya kerajaan belum tentu lagi, kerajaan dah ada dah. Pilihlah wakil kita yang bersama dengan kerajaan. Supaya suara kita, masalah kita, pandangan kita, cadangan kita boleh dah bawa kepada kerajaan secara terus. Tidak ada lagi galangan-galangan dia. Ya. Jadi itu yang seharusnya yang dilakukan oleh pengundi-pengundi di kawasan Simpang Jeram dan juga di Pulai, di Parlimen Pulai, insyaAllah. Datuk Seri, 2 hari lepas kita dengar keputusan mahkamah berkaitan Presiden UMNO Datuk Seri Mazli Hamidi, dan hari ini pula berkaitan dengan Datuk Bong Mokhtar. Mungkin Datuk Seri boleh ulas sikit Datuk Bong Mokhtar, keputusan baru hari ini. itu tu pulang kepada mahkamah. Mahkamah menjatuhkan Datuk Najib perlu masuk jil. Mahkamah tentu kan. Kita tak ada apa-apa mahkamah sebab kita tak boleh mengarahkan mahkamah. Tetapi kes Datuk Seri Zahid ni, rasa saya kerana terdapatnya representasi daripada peguam-peguam Datuk Seri Zahid yang telah pun mengemukakan bukti-bukti baru ya, yang boleh menyebabkan keadaan orang kata ada keraguan kepada kes tersebut. Jadi hakim akan menjatuhkan hukum beyond reasonable doubt. Dia orang kata beyond reasonable doubt ni tanpa keraguan sedikit pun. Tapi kalau ada keraguan, saya rasalah kan pejabat peguam negara akan merasa tak selesa dan dia tarik balik. Tapi itu sebabnya DNAA ya. Dan Datuk Seri Azam telah pun menyatakan bahawa pegawai dia akan meneruskan siasatan untuk melihat meninjau daripada sudut yang lain pula ya. Kerana kita tak boleh dakwa orang di atas charge yang sama. That will be double jeopardy. So you have to build the case again kalau dia nak build pun ya. So saya rasa kerana representasi 11 perkara yang dikeluarkan, yang dikemukakan oleh peguam-peguam Datuk Seri Zahid itu menyebabkan kes itu jadi longgar. It's not a watertight case anymore. So that there will be some element of beyond reasonable doubt punya isu akan terjadi. Tak ada orang kata tanpa keraguan. Hakim akan membuat keputusan tanpa keraguan. Kalau ada sedikit pun keraguan, hakim akan orang kata membuang kes tersebut. Jadi agaknya pihak peguam negara mengambil kira daripada sudut itu. Saya tak tahu, wallahualam ya. Itu pandangan saya peribadilah ya. UMNO akan berdepan undi protes ke Tok dijangka dengan kes Zahid ni? Undi protes? Undi protes daripada ahli UMNO. Apa pasal nak protes pula? Pasal kes dia tu. Kes dengan undi lain cerita. Kes ni seperti saya katakan tadi, kes ini kes yang mana pihak peguam negara tidak akan mendakwa seseorang kalau kes itu tidak 80% solid ya. That's why dia nak supaya kes itu watertight. Kes yang mana hakim boleh buat keputusan beyond reasonable doubt tanpa keraguan. Kalau ada keraguan, representasi itu terutamanya adanya memo dalaman yang telah keluar daripada pejabat AG sendiri kan, itu menyebabkan adanya keraguan ya. Jadi saya rasa itulah agaknya ya, agak saya lah yang menyebabkan pihak peguam negara menarik balik kes tersebut ya. Agaknya lah, wallahualam ya. Terbaik, itu dia sahabat semua, satu interview bersama dengan Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan, yang kita boleh dengar sendiri bagaimana kenyataan beliau yang begitu meyakinkan ya, bahawa ya, walaupun ada soalan kononnya ada protes daripada penyokong UMNO, tapi hakikatnya perkara itu tidak berlaku sebab negeri Johor adalah kekuatan UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, dan mereka akan memberikan sepenuh sokongan ya kepada calon kerajaan perpaduan ini. Ya, buat apa memilih calon daripada pihak pembangkang? Ya, ini akan merugikan ya rakyat dan juga penduduk di Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram. Terbaik, dan sedikit juga ulasan berkaitan dengan kes Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan. Ya, ini adalah keputusan daripada peguam negara yang juga diputuskan oleh mahkamah. Jadi kita harus menghormati keputusan mahkamah. Ya, tidak ada campur tangan seperti mana yang
difitnah, dituduh oleh pihak pembangkang sahabat-sahabat semua. Kononnya ada campur tangan, semua itu hanyalah retorik, permainan politik yang dijadikan isu oleh pihak pembangkang. Kerana apa? Kerana mereka sudah kehilangan arah isu untuk dimainkan. Jadi isu seperti ini yang cuba mereka mainkan sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walautik, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.